Pada tanggal 6 Ogos 1945, pesawat pengebom Enola Gay telah menjatuhkan bom atom di daerah Hiroshima sekitar pukul 8.15 pagi. Akibatnya hampir keseluruhan bandar dilitupi dengan kesan radioaktif yang sangat mengerikan. Mereka yang terselamat mengalami masalah demam panas, muntah-muntah dan cirit-birit. Namun tahukah anda, di sebalik kisah menyayat hati ini, ada satu kisah 3 pemuda berbangsa Melayu turut menyaksikan kejadian yang menjadi sejarah hitam dunia ini. Ikuti kisah ini. Ketika kerajaan Jepun menguasai tanah Melayu, mereka telah memilih beberapa pemuda dalam kalangan bangsa Melayu untuk menyambung pengajian di Jepun. Ini meningkatkan keupayaan orang-orang Melayu dalam memahami adat dan bahasa Jepun. Salah seorangnya adalah Abdul Razak Abdul Hamid yang mendapat tajaan sepenuhnya belajar di sana. Dia merupakan antara yang paling bertuah kerana telah terpilih dalam ribuan pelajar di tanah Melayu. Abdul Razak telah menjalani segala aspek keselamatan di Institut Pelajar Antarabangsa. Latihan ini diterapkan kepada semua pelajar yang telah terpilih untuk menghadapi ancaman dan kecemasan jika berlaku sebarang darurat di sana nanti. Antara salah satu latihan adalah pelajar harus mendengar dan meneliti bunyi semboyan udara sebagai tanda terawal kecemasan. Selain itu, mereka juga diajar untuk bergerak dalam keadaan teratur, masuk ke dalam lubang-lubang perlindungan yang telah dibina kerajaan Jepun di setiap universiti. Malangnya, tragedi jatuh bom atom Hiroshima berlaku tanpa sebarang amaran. Tiada bunyi semboyan dan amaran dikeluarkan kerana peristiwa ini adalah salah satu taktik tentera Amerika Syarikat. Abdul Razak ketika itu baru berusia 19 tahun. Beliau berasal dari Pulau Pinang dan mendapat tajaan dalam kursus ijazah pendidikan di Universiti Hiroshima Ban. Di sana Abdul Razak tidak berseorangan. Beliau mempunyai 2 sahabat karib dikenali sebagai Nik Yusuf Nik Ali, berasal dari Kelantan yang merupakan pelajar senior yang telah memulakan pengajian lebih awal di sana. Seorang lagi dikenali Syed Omar Muhammad Assagaf yang berasal dari Johor. Bagi mereka bertiga, Hiroshima adalah sebuah bandar yang tenang. Walaupun banyak ancaman serta amaran kecemasan yang dikeluarkan oleh kerajaan, malah pernah terdetik di fikiran mereka bertiga dengan ancaman bom atom Amerika Syarikat kerana mereka sering melihat pesawat B-29 milik tentera Amerika berlega-lega di ruang udara tanpa melakukan apa-apa. Suasana makin panik ketika seluruh penduduk di Hiroshima mula mendapat beribu-ribu keping kertas dengan memberi amaran kepada kerajaan Jepun untuk menyerah kalah. Awal pagi 6 Ogos 1945, kerajaan Jepun acap kali memberikan amaran semboyan udara memaksa penduduk di Hiroshima menyorok di lubang-lubang perlindungan. Namun akhirnya, tiada sebarang ancaman yang berlaku. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Sekali lagi semboyan amaran berbunyi dan memaksa penduduk bersembunyi. Namun tiada juga apa-apa yang terjadi. Ekoran itu seluruh penduduk dibenarkan keluar dari tempat perlindungan dan menjalani aktiviti harian seperti biasa. Malang sekali. 15 minit berlalu, tiba-tiba serangan benar-benar berlaku. Bunyi dentuman yang kuat disangkakan oleh Abdul Razak sebagai kilat gergasi yang menyambar. Rupa-rupanya letupan 43 saat itu menggegarkan keseluruhan bandar itu. Abdul Razak ketika itu berada di dalam kelas pengajian terus pengsan. Beberapa minit kemudian Abdul Razak tersedar kejadian ngeri dengan jeritan manusia yang kelam kabut menyelamatkan diri sendiri. Abdul Razak melihat keadaan sekeliling yang telah musnah dihancur bom. Ada mangsa yang cedera, tubuh-tubuh mereka membengkak. Lebih dahsyat, ada yang hanya tinggal isi sahaja dan kulitnya tiada. Seorang pensyarah yang terselamat mengarahkan Abdul Razak untuk pergi ke blok asrama, tetapi kebakaran mula merebak. Ketika inilah Abdul Razak terserempak dengan Nik Yusuf buat kali terakhir. Nik Yusuf memberitahu Abdul Razak bahawa dirinya dalam keadaan baik dan menyuruhnya menyelamatkan mangsa yang lain. Selepas itu Abdul Razak menemui Syed Omar yang masih bingung merenung keluar bangunan universiti, memerhatikan perubahan yang berlaku. Mereka yang terselamat membentuk kumpulan 13 orang untuk mendapatkan sebuah rakit kecil. Dengan rakit itu mereka berpaut padanya sepanjang sungai dan sampai ke satu tapak yang dirasakan selamat. Beberapa orang mencedok air sungai kerana haus, namun satu persatu jatuh menyembah bumi mati di tapak itu. Ketika itu barulah Abdul Razak sedar air sungai tersebut telah tercemar dengan bahan kimia. Esokan harinya barulah petugas perubatan Jepun datang memberikan bantuan. Setibanya di hospital, Abdul Razak mula mencari Nik Yusuf namun gagal. Yang disaksikan hanyalah mayat yang bergelimpangan dan dipenuhi tangisan yang sukar digambarkan. Tiada siapa yang tahu apakah yang telah terjadi kepada Nik Yusuf. Namun ada beberapa saksi melihat Nik Yusuf berjalan ke sebuah stesen api pada pagi 7 Ogos meminta bantuan untuk seorang individu lain dipercayai adiknya. Saksi mengatakan wajah Nik Yusuf mula membengkak bertukar kehitaman-hitaman. Ada juga mengatakan mereka sempat memberikan Nik Yusuf minuman sebelum dia meninggal dunia berdekatan dengan sebuah stesen kereta api. Nasibnya baik apabila baju yang dipakainya mempunyai tanda nama.
Di dalam sebuah rekod rasmi sebuah tokong, mayat Nik Yusof telah disempurnakan dengan cara dibakar, kemudian diletakkan di dalam sebuah kotak serta diserahkan kepada sebuah tokong selepas tiada pihak hadir menuntut abunya. Abu Nik Yusof disemadikan di tokong Shinto bernama Tokong Kwanzen dan ianya kekal sehingga ke hari ini. Pada 1964, beberapa wakil komuniti Muslim Jepun telah melakukan upacara pengebumian dan dibina batu tanda bercorak Islam sebagai penanda pusara Allahyarham Nik Yusof. Berbeza nasib Syed Omar Muhammad Al-Sagaf, dia hanya menunjukkan tanda-tanda terkena radiasi setelah 3 minggu letupan berlaku. Pada 25 Ogos 1945, Syed Yusuf dan Abdul Razak menaiki kereta api bersama untuk mendapatkan rawatan disediakan kerajaan Jepun di Tokyo. Semasa dalam perjalanan, Syed Omar mengadu rasa sejuk dan tidak bermaya. Syed Omar memberitahu Abdul Razak yang dia akan berhenti di Kyoto untuk bertemu dengan rakannya serta menyuruh Abdul Razak meneruskan perjalanan ke Tokyo yang memakan masa hampir 5 hari. Di Kyoto, perkabaran buruk tentang Syed Omar diterima dan keadaan Syed Omar semakin teruk. Syed Omar dikatakan mengalami keracunan darah tanggal 5 September 1945. Setelah hampir sebulan tragedi bom atom Hiroshima, Syed Omar disahkan meninggal dunia. Nasib Abdul Razak sangatlah baik. Dia selamat menjalani rawatan susulan untuk mengurangi kadar radiasi dalam tubuhnya sehinggalah dia diisytiharkan bebas radiasi sepenuhnya. Setelah selesai menjalani rawatan, Abdul Razak pulang ke tanah air dan menyambung pengajar di Maktab Perguruan Sultan Idris untuk menjadi seorang pendidik. Kebolehannya bertutur di dalam bahasa Jepun dan bidang pendidikan melayakkan beliau diangkat sebagai seorang profesor. Beliau menjadi salah seorang penggerak utama dan sang pandang ke timur kerajaan sekitar tahun 80-an. Ekoran sumbangan ini beliau berjaya merapatkan hubungan di antara Malaysia dan Jepun dan pada tahun 1995 beliau dianugerahi anugerah khas kerajaan Jepun. Pada Februari 2013, Universiti Hiroshima dengan berbesar hati telah menganugerahkan ijazah kehormat kepada beliau. Pada tanggal 18 Julai 2013, beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di sisi keluarganya. Beliau selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Ibu Kota Kuala Lumpur. Begitulah kisah persahabatan tiga rakan ini. Walaupun nasib mereka bertiga berbeza, namun persahabatan ini akan terus kekal hingga ke syurga. Kita mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa mereka dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.